Waalaikumsalam Kak Zanalia, apa khabar Kak? Ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Kak Laila. Ya. Apa khabar? Kita bertemu lagi pada 2 Ramadan pada pagi ini, Alhamdulillah. Dan kita akan sama-sama insya-Allah dalam klinik Al-Quran volume yang kedua, iaitu dalam surah Al-Fatihah volume kedua. Okay, baik. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Boleh komen-komen dulu, suara macam mana, okey ke suara? Suara macam mana? Okey ke? Waalaikumsalam Kak Hidayah. Waalaikumsalam Kak Anis. Apa khabar? Bagaimana kita pada 2 Ramadan ni, pagi-pagi ni? Alhamdulillah, sihat ya semua. Dulu komen dulu suara macam mana, okey tak suara? Waalaikumsalam Kak Nini. Waalaikumsalam Kak Nora. Komen dulu macam mana, suara okey ke, audio? Audio okey tak pagi ni? Tengok audio okey tak, audio? Audio okey, video pun okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur dengan clear suara saya ya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT ya. Yang clear tu Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Kita bertemu lagi pada pagi ini pada 2 Ramadan. Okey Ustaz, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sementara nak kita mula ni, saya mohon bantuan semua yang dah masuk ni untuk kita share dulu. Kita sharekan link video ini, dan juga kita bagi butang love pada video ini. Pertama, bantu saya kita sebarkan agar ramai dapat manfaat tentang video pada pagi yang barakah ini, dan di-sharekan pada rakan-rakan yang lain. Nak lagi cantik, kita tag terus nama dia, kita share dan kita tag nama dia terus, agar berbagi pagian pada pagi ini dengan Al-Quran insya-Allah. Terusnya bagi butang love banyak-banyak, banyak-banyak. Suara perlahan, perlahan tu seperti perlahan kot. Suara perlahan. Okey, Boleh siapa yang masuk tu boleh terus kita tekan butang share dulu. Kita kongsi-kongsikan pada rakan-rakan kita yang lain, rakan-rakan yang lain, kongsi-kongsikan pada rakan-rakan yang lain. Tag terus nama dia. Kalau perlahan tu Kak Laila, kuatkan sikit volume dekat telefon tu Kak Laila. Ataupun nak lagi cantik, Kak Laila pun kena pakai hands free ya. Dengar hati kuat insya-Allah, mudah-mudahan. Okey.
tekan butang share, tekan butang share agar ramai dapat manfaat video kita pada pagi ini. Jadi kita kongsi-kongsikan kepada kita yang lain, insya-Allah, mudah-mudahan kita tekan butang share, kita kongsi-kongsikan agar sama-sama dapat manfaat sama-sama, insya-Allah. Okey. Kita butang share, kita kongsi-kongsikan. Harapkan semuanya berjalan baik pada pagi ini, insya-Allah. Dah selesai dah solat fardu subuh, alhamdulillah. Yang terbaiknya lepas kita bersahur tadi, saya yakin dan percaya ramai di kalangan kita semua dapat tunaikan solat sunat tahajud. Tahajud. Sama ada yang dia solat dahulu, baru dia bersahur, dan ada juga yang bersahur dulu baru dia solat. Tak ada masalah, janji sempat buat tahajud tu, jangan tinggal. Bila mana kita bangun awal dalam Ramadan ni untuk kita bersahur, pastikan kita dapat solat sunat tahajud itulah, itu yang terbaik. Kalau Allah beri kesempatan kepada kita, itulah kita cuba buatkan amal ibadat sebaik mungkin, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey. Okey, jom kita mula, insya-Allah, pagi ni. Okey, makcik baru join, alhamdulillah. Jadi kita mula pagi-pagi ni, insya-Allah. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Jom sama-sama kita mulakan kelas kita ataupun klinik Al-Quran kita pada pagi ini, dan kita beristighfar sama-sama. Jom kita istighfar dahulu. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kita selawat sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah berikan kesempatan dan ruang dan peluang pada kita pada pagi ini, pada pagi 2 Ramadan 1441 Hijrah, bersamaan 25 April 2020. Hari ini hari Sabtu. Jadi syukur, alhamdulillah. Waalaikumsalam Puan Aini, apa khabar? Dia dah masuk ni, alhamdulillah, masuk terus. Baik. Dah letakkan di ruang komen tu. Pagi ini kita akan sambung dalam klinik Al-Quran kita. Kita masuk dalam surah Al-Fatihah volume yang kedua. Semalam kita dah berkongsi dalam surah Al-Fatihah volume yang pertama. Pagi ini kita akan sambung klinik Al-Quran kita dalam surah Al-Fatihah volume yang kedua. Jadi pastikan di depan sahabat-sahabat, tuan-tuan dan penonton sekalian, depan tu ada Al-Quran dah, ada Quran untuk dia. Walaupun kita dah hafaz surah Fatihah, ibarat orang kata Al-Fatihah ni macam air je, macam air. Kita baca confirm dapat. Sama ada baca daripada atas ke daripada bawah ke, dapat insya-Allah mudah-mudahan, sebab dah hari-hari ulang kan. Tambah pula Ramadan ni kita ulang banyak kali. Jadi itulah, bila mana kita banyak kali kita ulang ni, jadi kita ingatlah insya-Allah, mudah-mudahan. Itu sebab bila kita walaupun dah hafal, kita tengok Quran, sebab di situ adanya keberkatan dan rahmat Allah SWT. Sebab Al-Quran ni kita pandang sahaja, Al-Quran tu dapat pahala dah. Belum baca lagi, baru pandang sahaja. Baru pandang sahaja kan. Okey, pandang sahaja. Okey, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Walaupun kita dah sering buka dengan Al-Fatihah, tapi itu kita baca perlahan lah. Kita tengok hukum tajwid sikit dalam Fatihah ini. Semalam kita dah sentuh start daripada lafaz isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sampailah ayat yang keempat, iaitu ayat Maliki yaumiddin. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung ayat yang kelima dalam surah Al-Fatihah, iaitu ayat yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, baik. Pada ayat yang kelima ini, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, ayat yang kelima ini biasanya pada lafaz yang mula-mula tu iyyaka. Kadang-kadang ramai di kalangan kita yang bila kita lafazkan sebutan iya, dia akan jadi iya. Iyyaka na, bukan iya. Kita balik kepada asas. Malam saya pesan, ada dua perkara basic yang kita kena faham sungguh-sungguh, kena clear sungguh-sungguh. Satu, berkaitan tentang bunyi baris dia. Kalau baris atas dia bunyi a, bukan o. Bukan o, ya, dia a. Ma, a, ba, bukan a, ba. Tu kena bulat lah. Jadi sebutan baris ni kena clear. Baris atas kena bunyi a. Baris bawah kena bunyi i, bukan a. Kena clear betul-betul ni, i. Ini asas.
Dan bila baris depan dia bunyi dengan u, bukan dengan o, u. Jadi i u, i u, tu tati tu. Dia bukan to te, bukan. Dia tati tu. Maksudnya asas yang pertama kita kena clear sungguh-sungguh. Bunyi tu kena bunyi i u. Okey, Waalaikumsalam Haji Atiyah. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi ini Haja dalam klinik Al-Quran, dalam kita berkongsi insya-Allah pada pagi ini sambungan surah Al-Fatihah volume yang kedua. Okey, perkara pertama kena clear bab baris i u, bukan bunyi tapi i u. Okey. Yang kedua, perkara basic yang kita kena faham sungguh-sungguh, iaitu kita kena kenal manakah tanda dibaca dengan satu harakat dan juga dua harakat. Satu harakat saya rasa cuma clear kot, kenal. Bila kita kenal, kita kena praktikkan. Jangan hanya kenal tu kita kenal saja, tapi bila lidah ni bercakap lain jadinya. Kena macam tu, kena clearkan sungguh-sungguh. Maksudnya kena pastikan mana yang dua harakat, mana yang satu harakat. Tu asasnya. Jadi kita akan tambah lagi insya-Allah ilmu tu. Waalaikumsalam Puan Salimah, Kak Salimah. Okey, terus share-sharekan video ni agar ramai lagi dapat manfaat, agar lagi sahabat-sahabat kita kalau nak cantik terus dia tag nama dia, nama kawan-kawan kita tu, agar dia terjumpa video ini dan dia dapat tengok sama-sama. Tuan-puan yang kongsi itu pun dapat saham sama-sama. Dapat saham sebab kita sebarkan perkara baik. Kita pagi-pagi ni dengan Al-Quran. Nabi pun doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, kau berkatilah umat aku ini yang berpagi-pagian. Maksudnya berpagi-pagian dengan perkara-perkara yang Allah redha. Berpagi-pagian dengan Al-Quran dan kebajikan dan sebagainya. Sebab itu saya sebarkan video ini agar dapat manfaat sama-sama insya-Allah. Baik. Itu asas. Dua perkara asas ya tadi, baris. Yang kedua berkaitan tentang kena kenal satu harakat dan dia dua harakat. Dan saya ulang kembali, semalam saya kongsi dah. Macam mana nak bezakan satu harakat dan dua harakat? Asal kalimah ni senang cerita, saya selalu kongsi pada kuliah-kuliah saya, ceramah saya, bengkel-bengkel Quran. Satu harakat ni ibarat kita melangkah. Satu harakat ibarat kita melangkah. Dan dua harakat tu bila kita melangkah tu kita jengket sikit. Jengket tu kira dua harakat. Jadi beza tak? Beza. Cuma dia tak lama sangat. Kita jalan, kita melangkah, kita jengket, kita langkah, kita jengket. Jengket tu dua harakat. Jangan bila mana kita berjalan, kita jengket, kita lama berhenti. Berhenti tu dah lebih panjang. Contoh macam dulu ada mungkin zaman-zaman dahulu, mungkin datuk nenek kita baca, dia akan baca macam ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia letakkan dua harakat tu, dia letakkan sebutan dia. A'udzu billahi minasyaitonir. Maksud lama. Maksudnya dia letakkan. Maksudnya kita berjalan tu kita berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Tu lebih daripada dua harakat. Kita kena upgrade bacaan tersebut. Kita kena ayunkan sahaja. Konsep untuk mat ni letak kat ruang komen. Ayunkan suara. Macam mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayunkan saja. Jangan letakkan. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita letakkan. Jadi itu konsepnya. Baik. Ayat yang kelima saya sentuh tadi pada peringkat awal. Sebutan ni kesilapan yang biasa berlaku kepada kita. Sebutan I. Dia akan bunyi A. Jangan A. Dia I. Atas ya tu ada tanda W ataupun dipanggil sebagai sabdu. Lekatkan betul-betul Iyaka. Iyaka. Hanya engkaulah ya Allah. Ka di situ domain kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya engkaulah, iyyaka, hanya engkaulah, sesungguhnya engkaulah.
Kalau kata disebut iya, kita tak bunyikan sabdu tu, dia akan jadi engkaulah matahari. Kan lain tu. Kalau kata iyyaka, hanya engkaulah ya Allah. Kalau kata iyyaka, engkaulah matahari, kan lain maksud itu, lain jauh tu. Sebab kena hati-hati, sebarang simbol dalam Al-Quran kena perhati sungguh-sungguh, kena buka mata clear sungguh-sungguh. Terima kasih Kak Laila. Ayunkan suara je, betul, mat asli. Kita ayunkan suara saja, jangan kita tahan. Untuk 2 harakat lah. Mat asli tu 2 harakat, ayunkan suara saja. Kenapa letak kat ruang komen? Kadang-kadang ada kalangan kita ni yang suka baca komen-komen kan. Dia baca tu dia dapat ilmu. Kadang-kadang dia tak nak dengar pun. Dia tak dengar tapi dia baca. Sebab saya minta bila mana tuan-puan, kakak dengar saya cakap ni, yang cantiknya tuliskan sekali kat ruang komen tu, agar dapat manfaat sama-sama. Bila dia baca komen daripada kita, dapatlah pahala kita kat situ, kita bantu orang kan. Okey, baik. Iyyaka, tarik sebutan iyyaka. Ka tu pendek, jangan iyyaka, jangan. Dia 1 harakat saja. Yang ya tu 2 harakat. Iyyaka na, jangan iyyaka na. Tu kita tolak iya, lebih 2 harakat dah tu. Sebab ayunkan suara saja. Iyyaka na, ka. Jangan kita melampaui sebutan kaf itu dengan hamas yang kuat. Macam mana contohnya? Iyyaka, ka, ada angin lebih kuat. Tak perlu. Itu melampau. Kerana dari segi sebutan untuk hamas ini, dia akan kuat kedengarannya kalau dia bertanda sukun. Kalau kata kaf tu mati, bak atau amas, bik tu bunyi. Jangan iyyaka, alam tara kaifa fa'ala rabbuka, tak boleh buka. Jadi iyyaka na, ka dia ka sikit je, jangan ka sikit je ka. Iyyaka, ka. Okey. Na'budu, apa yang mati tu? Huruf ain. Ain keluar dekat mana makcik? Keluar dekat kita punya pertengahan, kita punya halqum ni. Kalau dia hamzah sini. Kalau kata kita baca iyyaka na, tu hamzah. Dia iyyaka na ain tu. Iyyaka na. Jadi ain kata tengah ni dia keluar dekat situ. Dibunyikan untuk dapatkan zub Arabi ataupun lahjah Arabi, kena buka mulut tu dengan cermat sikit. Jangan buka besar-besar sangat. Kalau kata kita baca iyyaka na'budu, iyyaka na, tu Melayu baca. Tu Melayu. Iyyaka na. Jadi bila na tu kena betul-betul na'budu. Okey. Seterusnya pada sebutan budu, dal tu. Sebutan dal, sebutan yang mengada-ngada, Iyyaka na'budu, budu. Budu cantik kat situ, lembut. Sebutan dia lembut. Jangan iyyaka na'budu, budu. Dia kuat pula. Jadi iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa na'budu wa bila jumpa na'budu tu pendek, jangan iyyaka na'budu wa tu panjang. Jadi kena latih sebutan kita yang pendek tu, kena cepatlah latih. Iyyaka na'budu wa na'budu wa na'budu wa budu. Sebutan dal tu, na'budu wa Okey. Seterusnya kita jumpa lagi dengan kalimah iyyaka. Sama aja. Cuma sebelum tu ada waw lah, wa iyyaka. Jadi
sama saja. Jangan kita melampaui pada sebutan tersebut. Ingat, iyyaka na'budu wa iyyaka. Jadi ada dua iyyaka tu. Bila dua iya tu, pastikan i itu betul-betul kita dapat tunaikan hak ni sebaik mungkin. Jangan bunyi iyyaka iya. Asasnya bunyi ai itu iyyaka. Okey. Akhirnya ayat yang kelima dia berakhir dengan nasta'in. Sedangkan saja nas sin kat situ matikan betul-betul. Jangan nasa tak mau. Nasta'in. Ain. Ain tu di bawah lah. Dan berakhir dengan nun. Ain. Jangan ain. Kena beza. Dalam Al-Quran ada kalimah na'im. Bila na'im, maksudnya kita nikmat, dia berakhir dengan mim. Tapi Al-Fatihah dia nasta'in, ta'in, in. Dia bunyi dengan nun. Bila nun, lidah kita berada di atas lah, dekat langit kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. In tu nak baca apa harakat? Kalau kata semalam saya dah beritahu, kalau kata kita setting bacaan kita, di hujung tu kita nak baca dengan 4 harakat, pastikan semua sama 4 harakat. Daripada ayat yang pertama lagi. Kalau kata nak baca dengan 6 harakat, semua 6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau 4 lah, 4. Lebih 4 lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cukup 4 harakat saja kat situ. Kalau kata nak baca 6, 6. Tu yang terbaik lah. Maksudnya kita setting bacaan kita. Kita nak baca kan, jadi setting lah bacaan. Jangan ikut-ikut orang. Kadang-kadang di kalangan kita hari ini, kita mudah terikut dengan bacaan-bacaan orang lain. Tak salah nak ikut lagu, boleh. Tapi sebelum kita ikut lagu dia, kita kena mantapkan sikit dari segi tajwid tu. Kena faham sikit. Sebab takut bila kita ikut lagu, takut bacaan kita salah lah, tajwid tak betul. Nak ikut Muhammadi contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nak main lenggok min, berapa harakat kat situ. Kalau kata kita ikut saja, takut nanti kita harakat kita tergelincir, ada panjang pendek. Contoh Muhammadi pula bila mana baca dalam kita dengar kaset sebagainya, CD sebagainya, Bismillah tu dibaca secara sin ataupun tak masuk dalam lagu dia. Dengan mula dengan Bismillahirrahmanirrahim tu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Bila kita ikut tu takut tersalah, takut harakat kita melampaui. Tu sebab sebelum nak ambil lagu orang, sebelum kita nak tiru gaya bacaan dia, pastikan tajwid kita cantik. Cantik. Nak ikut siapa-siapa boleh, tak masalah. Nak ikut main-main kili pun boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Takut kita terikut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu panjang dah. Alamin. Kadang-kadang bila kita dengar, di situ bukan nak pertikaikan bacaan mereka. Mereka kaedah yang betul. Cuma bila mana kita bacaan kita ni, kita kena clear. Kita baca Al-Quran ikut bacaan Hafs an Asim. Kita ikut bacaan Hafs daripada Imam Asim bacaan. Itu wajah bacaan kita yang umum di Malaysia ini. Adapun kori-kori di luar sana, sama di Timur Tengah, Mekah, Madinah sebagainya, mereka ada wajah bacaan masing-masing. Mereka ikut siapa tok guru mereka. Jadi tu sebab bila kita nak ikut tu, kita kena hati-hati. Kena ikut hati-hati. Kena clear sungguh-sungguh berapa harakat kita nak baca, dari segi mad wajib, dari segi mad jaiz dan sebagainya. Boleh misalnya yang ikut, bila saya suka, kita ikut kaedah yang sebenarnya lah, yang sebenarnya. Itu sebab bila kata kita baca dengan nasta'in ni,
afdalnya bacalah dengan 4 harakat ataupun 6 harakat cukup. Walaupun ada yang mengajar mad alif sukun ni boleh baca dengan 2, boleh baca dengan 2. Saya tak marah. Cuma kita kena clear sungguh-sungguh, kena faham. Kita kena faham. Kalau kata baca dengan 2, kalau kata sambung okeylah, tak masalah. Tapi bila berhenti dia kena 4 ataupun 6 harakat. 4 ataupun 6 harakat kat situ. Jadi kena clear sungguh-sungguh. Wa iyyaka nasta'in. Kalau kata kita baca dalam buku ada 2 tu macam mana ustaz? Tu kita kena belajar. Kena ambil perincian. Kita kena sungguh-sungguh belajar balik semula tentang kita baca hafal Asim, baca berapa sebenarnya. Afdalnya dekat mana? Kan terbaiknya kita ambil yang terbaik kan, afdal kan. Okey. Itu pada kalimah nasta'in. Okey. Pada ayat yang ke-5. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 dia bermula dengan hamzah wasal, bermula dengan hamzah wasal. Bukan ya. Dia pun sama, hati-hati. Jangan bunyi denas denas dah bunyi tu denas lagi, denas bukan d. Dah bunyi tu 1 ke 8. Bunyi d pula, d. Denas lain. Dia bukan di latih bunyi di ya. Kena latih sungguh-sungguh bunyi bukan jangan denas bukan denas saja ya. Jadi dinas okey. Pada kalimah hamzah wasal tu kenapa bunyi pula? Kaedah nak baca hamzah wasal, semalam kita belajar satu, iaitu bila mana hamzah wasal selepasnya huruf lam, dia mesti hamzah wasal balik atas, atas ya. Bila mana lepas hamzah wasal tak ada huruf lam, tak ada huruf lam, jadi kita perlu lihat huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga, tengok baris dia dekat mana. Yang ketiga huruf dal, hamzah wasal, ha dan juga dal. Tengok baris dia. Kalau baris huruf yang ketiga itu dia berbaris atas ataupun berbaris bawah. Hamzah wasal mesti berbaris bawah. Ya betul, mesti baris bawah. Dia bunyi ya, bunyi okey. Kalau kata huruf yang ketiga itu dia berbaris depan, baris depan, hamzah wasal mesti berbaris depan. Okey, betul. Pandai semua. Ilmu tu dah ada lah. Cuba kena praktikkan sungguh-sungguh. Okey. Jadi di sini kita baca dengan bukan dan di situ ha itulah ha bulat tu. Ada kata orang kata ni ha bulat. Ada kata ha harimau, ada kata ha apa-apa ha lah. Ha simpul, ikut masing-masing lah. Janji bunyi tu ha. Ya. Dia bacaan Al-Quran ini, bacaan Al-Quran, bila mana kita dah usaha perbaiki bacaan kita ikut sebutan yang baik dan sebagainya, kadang-kadang lidah kita ni tak dapat nak tuturkan bentuk yang baik sebagainya. Last sekali dari segi penilaiannya pada pendengaran, pada pendengaran. Kalau kata bunyi dengar tu betul, tepat lah tu. Walaupun tengok mulut macam salah je, macam mulut dia tak sengit pun, tak ada pun sengit, tak ada dengar orang baca sengit pula kan. Tu bab sengit tak sengit tu belakang cerita. Maksudnya ada yang boleh sengitkan mulut dan sebagainya. Bila mana yang tak boleh nak sengit pun tak ada masalah. Tapi bila kita dengar bacaan dia betul, tu tepat dekat situ. Ya. Okey, boleh faham Okey, baik. Minta maaf tuan-puan, makcik-makcik, saya tak dapat nak tengok komen-komen. Tulis je komen, tak masalah. Bila mana saya tak dapat jawab pada live ni, saya akan jawab. Mana nanti saya akan malas nanti jawab. Kalau kata nak bacakan macam mananya, saya akan kongsikan. Baik, insyaAllah, mudah-mudahan. Okey, saya teruskan. Tulis je komen tu, sebab kita nak bantu rakan-rakan kita yang lain yang boleh baca komen tu, dia akan dapat ilmu dekat situ. Dekat situ. Dakwah kita ni, maksudnya hidayah Allah tu luas. Hidayah tu luas. Artinya ada orang kadang-kadang bila mana bercakap, dia tak tersentuh pun.
Tapi bila mana dia baca, oh baru dia dapat hidayah tersebut, dapat maklumat tersebut. Jadi tulislah komen, tak masalah. Sebutan kena bukan ya. Ihdi, jangan ihdi aja, ihdi. Tu faham kan? Okey, ha tu dia mati betul-betul dengan ada lantunan he, tak mau. Ihdinas, dinas, okey. Seterusnya huruf sad tu sabdu. Sebutan nun tu masuk pada sad, nas. Satu saya pesan kepada semua, elakkan daripada kita memoncongkan ataupun terlampau moncong pada sad tu. Moncong macam mana? Tengok mulut saya bila kita baca ihdinas, tu moncong. Ihdinas, moncong. Cukup sekadar ihdinas, nas. Dia bukan sad, bukan ihdinas, kurangkan sikit lah moncong tu, kurangkan sikit. Maksudnya ihdinas, nas, dengan ihdinas, melampau muncul pula. Ada kena hati-hati lah tu, gitu. Dan kena clear lagi, berkaitan tentang sad tu dia tebal. Sad tu tebal, huruf isti'la. Apa itu tebal? Tebal huruf isti'la, jadi ihdinas, bukan ihdinas, nas, tebal pada sad tu. Kena ingat tebal, kena tebal sungguh-sungguh tu. Kena ingat, kena clear, dia tebal, bukan nipis. Sebab huruf sad termasuk dalam huruf isti'la. Isti'la, huruf yang meninggi, yang tebal. Okey. Seterusnya sirata. Ra tu dua harakat, ada alif kecil, kata alif kecil kan. Dua harakat. Tol, bukan tal. Kalau tal dia bunyi ta, tol. Ihdinas siratal, tol. Ta, to dan dal dia makhraj yang sama. Dia maksudnya kata-kata lidah kita bagi dua, tengah-tengah ni dia dah masuk ke depan sikit dah, depan sikit ke tengah tu. Depan sikit. Dia ada yang keluar dari belakang tengah tapi di belakang, ada yang keluar tengah di depan sikit ni. Jadi dia dah masuk ke depan sikit dah. To gitu. Maksudnya to ada itbaq kat situ. Jadi bila kita baca ihdinas siratal, tol bukan tal, tol. Bahasa Inggeris tol kan, tinggi kan, tol. Tol. Kita tinggi tol. Dia bunyi kita pula dia ada buraya ada tol. Ada tol kan, tol buraya tol tu dengan ta. Tapi dia to, tebal to. Tebal pada to tu. Tol, lam tu juga mati. Mus macam bis, mus. Cuba sin tu jangan mus. Kalau bunyi mus jadi sa. Jadi pendek dah lidah kita. Mustaqim, bukan mustaqim. Mus. Maksudnya jangan ada lantunan pada sin tu. Lantunan macam mana? Mustaqim, bukan mustaqim. Mustaqim. Okey. Ta tu satu harakat. Qim. Tutup mulut. Sebab dia berakhir dengan mim. Berakhir dengan mim. Qim. Apa mulut. Dan sebutan huruf qaf. Huruf qaf juga sama seperti sad, iaitu huruf yang meninggi, yang ada isti'la. Bila mana dia baris atas akan kuat dah qa, ku. Bila mana dia baris bawah agak ringan sedikit. Mustaqim, jangan mustaqim, qim. Tu dah terlampau kuat dah tu. Jangan macam tu. Tu dah kita melampau, gulu orang kata. Dalam bahasa sebut gulu. Maksudnya dia melampau lah, melampau. Jangan kita baca satu kesilapan jangan ihdinas tu okey dah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita tekan habis. Mustaqim, qim.
qaqiqu baq. Qim. Dia masih kuat lagi, tapi dia agak ringan sedikit. Berbanding qim, dia melampau kat situ. Jadi kena clear, sungguh-sungguh kena ingat sebutan kita pada mustaqim. Maksudnya cantiklah kat situ. Okey. Ayat yang terakhir dalam surah Al-Fatihah, ayat yang ke-7 ini, bermula dengan sirata. Jumpa lagi. Tadi ihdinas siratal. Ini jumpa siratal. Siratal. Si. Sod ni ada sifat sofil. Sofil tu desiran. Dia bukan muncul. Bukan muncul. Ihdinas siratal mustaqim. Sira bukan syiro. Syiro. Tu kena clear tu pun. Jangan lebih tepat. Saya tak kongsi kat sini lah. Kita akan kongsi dalam mana yang pernah ikut seminar saya ataupun bengkel Fatihah, kita akan kongsi kat situ. Nanti doakan sama-sama insya-Allah. Cantik ni kita kena berdepan, nampak mulut masing-masing kan. InsyaAllah lepas PKP nanti, saya akan susun semula jadual. Kita akan buat fantastik Fatihah. Kerana di situ ada banyak lagi ilmu berkaitan Fatihah ni yang sepatutnya kita kena clear sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab kita baca hari-hari dalam solat. Bahkan Al-Fatihah merupakan rukun dalam solat. Rukun artinya kalau salah bacaan, tertolaklah solat kita, akan rugi kat situ. Jadi tu usaha kita untuk perbaiki bacaan insya-Allah. Okey. Ayat yang ke-7, siratal. Tu saya sentuh salah pada surat tu, orang tu harakat tol dan tadi sebut orang. Lazina, lazi zal, sebutan zal jaga. Zal keluar lidah sikit. Zal. Siratal lazi, jangan siratal lazi. Kalau lazi dia akan bunyi zai. Akan bunyi zai. Dia zi zal. Siratal lazi. Okey. Kalau ada yang komen tu, nanti saya akan baca lah. Sebab saya tak apa nak buka dekat laptop ni. Ada masalah sikit dari segi penyambungan internet ni. Wallahualam, tak pasti. Guna wifi pun tak dapat. Guna tethering pun tak dapat juga. Jadi ada problem sikit ni. Saya harapkan video ni jalan clear kot, cantik kot, mudah-mudahan. Cuma nak kat internet, kat laptop tak dapat tengok. Mesti dapat nak tengok komen-komen orang dan sebagainya. Tak maaf. Cuma tulis je, tak masalah. Nanti saya akan baca kemudian lah. Tulis saja. Okey. Siratal ladzina zal, zal jaga na tu pendek. An'amta. Dekat kalimah an'amta ini ramai yang kadang-kadang dia keliru. Keliru sebab sebutan daripada amzah ke ain tu. An'am tu satu. Yang kedua, nun mati dan juga mim yang mati. Yang pertama nun, jadi bunyi an kat sini amzah, an, dan kita langit an. Kalau kata ain atas ni am, dan bibir kita akan dapat am. Kadang-kadang dia baca an ataupun an, nun tak ada, ataupun dia bunyi kadang am mim. Ada am, dia terbalik lah, dia tukar. Lagi teruk, ada yang baca kadang-kadang ngam pun ada juga. Siratal ladzina ngam ta. Apa yang dia ngam pun tak tahu lah tu. Ada tuan-tuan, ada. Sebab saya dah jumpa ramai orang. Bila mana minta untuk disemakkan Fatihah, ada yang baca dengan ngam. Ada dengan ngam, ada yang macam-macam lagi lah. Allahu Akbar. Maksudnya itu kesilapan kita lakukan. Sebab apa? Kadang-kadang kita baca Quran ni, Al-Fatihah terutamanya dah surah lazim, kita belajar daripada orang-orang yang terdahulu. Sama ada kita dapat daripada ayah kita ke, ataupun dapat daripada datuk kita ke dan sebagainya. Kita tak buka Quran, tapi dia ajar dengan lisan. Kalau kata tok guru kita tu bukan orang yang kemahiran Quran, kita kata ikut rentak dia baca, ngam sebagainya. Kalau kata dia orang Quran, dia belajar ilmu Quran, dia akan baca dengan cantik. An-na'am. Maksudnya yang pertama an, yang kedua am. Nun. Yang pertama nun, yang kedua adalah mim.
dapat bibir kita. Jadi hamzah dengan ain pun kena clear. An'am, an'am. Jangan an'am. Kalau kata an'am, jadi ne tu jadi lantunan lah. Tak boleh juga, salah juga. Jadi an'am, jangan an'am. Tak boleh an'am ya. Jangan an'am. Jadi an'am. Okey, baik. Ta pun sama, ta jangan sampai kita melampau dari segi hamasnya. An'amta alai, an'amta ta ada keluar lebih banyak. An'amta yang kuat. Jadi tak perlu, kalau kata ta tu mati baru kuat hamas je. At rabi, contoh macam apa kalimah bat rabihat, ada bunyi at tu baru dah mati. Tabbat ya, tabbat bunyi, bukan tabbat yada, tabbat yada. Kalau dia mati huruf hamas ni baru dia kuat dengar. Kalau dia pada baris biasa je, jangan melampau. Jadi an'amta, jangan an'amta ta sampai perut tu ta semput habis perut dah. Jadi dia cuba elakkan begitulah sebutannya. Kalimah seterusnya pada alaihim. Alaihim. Ain jaga sebutan ain. An'amta alaihim. Alaihim. Jangan alaihim. Alaihim. Ada yang dia nak jaga, sebenarnya jaga sebutan ha tu yang besar tu. Dia bunyi alaihim. Nak bunyi him tu ni. Him. Alaihim. Alaihim, him cukup, bukan alaihim. Tu ha, rahim, alaihim, tu lain. Alaihim, him. Jangan alaihim. Kalau alaihim pun dia dah meleweh dah. Alaihim, bukan alaihim. Tu biasa sebutan daripada him tu. Okey. Di sini ada yang nafasnya pendek diwakafkan di sini. Hukum kat situ boleh, tak masalah. Itu antara wakaf yang baik. Dalam Al-Quran Resam Osmani tak ada tanda wakaf pun. Dia tanya macam tu. Betul, memang tak ada yang tanda wakaf. Sebab apa? Sebab semalam saya pesan dah, Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Jadi yang terbaik kita ikut kaedah Nabi SAW. Nabi baca setiap hari akan berhenti pada hujung ayatnya. Artinya kat sini yang 7 tu satu nafas lah. Tu sebab tak ada diletakkan tanda wakaf. Cuma ulama' berbincang, boleh tak berhenti pada alaihim tu. Jadi di situ dibenarkan. Alaihim yang pertama ya. Sebab ayat ni ada 2 alaihim. Yang pertama pada an'amta alaihim. Yang kedua ghairil maghdubi alaihim. Cerita ni pada alaihim yang pertama. Kalaulah nafas kita pendek, kita dibenarkan untuk berhenti di situ. Nanti saya akan kongsikan macam mana dapat nafas panjang untuk kita dapatkan. Kita try, kita cuba tenang-tenang. Ayat 7 ni satu nafas kita cuba, insya-Allah, mudah-mudahan. Itu pada alaihim. Okey. Seterusnya pada ayat ghairil, ghair, ya, bukan khay. Kadang-kadang ada baca khairin. Kalau kata bunyi macam khay itu bunyi kha. Sebab rin dan juga kha keluar daripada makhraj yang sama dekat ujung halkum kita ni. Jadi ghai bukan khai. Ghai bukan khai. Jangan ghai. Bunyi kah tu tak mau. Okey. Bunyi ghai tu. Okey. Ghairil, ril bukan ril. Ghairil. Orang tu baris bawah. Buka mulut. Maghdu kita raikan. Betul, ada kadang-kadang maghdu, ada yang kata memuncungkan sebab nak meraikan huruf depan tu baris depan. Ya, betul. Tapi tunaikan hak mim rin tu dulu. Kalau kata ghairil mau, kita terus bunyi mau. Mau memang nak meraikan baris depan tu, tapi buka dulu untuk sifat pada rin tu. Kita nak meraihkan baris depan dah. Maghdu ghairil mau, jadi mau di marok ni, marok lain lah tu. Maghdu ya. Jadi
maksudnya gerakkan mulut kita ni. Ya. Memang kita kena meraihkan, bersediakan doa selepas itu, tapi tunaikan hak dia dulu. Hak dia dulu. Kita nampak bagi depan tu, bagi depan lah kita terus mau ghairil maghdu buka sebab ghair tu kita buka kan bar buka mulut ni, jangan bau mau. Bila kita baca Quran, yang sebaiknya kita gerakkan mulut ni, gerakkan. Susah ustaz, cuba. Nak pandai tak? Nak dapat bacaan yang terbaik tak? Gerakkan mulut. Jangan bila mana kita baca, kita tutup di mulut tu. Kita biar mulut stay macam ni. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Okey, dengar macam betul tu. Tapi cuba kita ringankan mulut kita. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Gerakkan. Ada orang kata susah ustaz, nak kena sayang-sayangan, tak nak belajarlah Quran. Tuan-tuan, saya tanya, saya tak beritahu je. Kita nak bacaan kita yang terbaik ke ataupun biasa-biasa saja? Kita nak baca kita biasa ataupun bacaan yang first class? Kalau kata kita berazam nak bacaan first class, kena terima. Kena cuba gerakkan. Gerakkan mulut. Itu sebab penting kita tahu kenapa ada makhraj huruf, kenapa ada sifat huruf. Kalau kata ada yang memang ada dari segi pengajaran Quran ni macam-macam, beza-beza. Ada setengah kadang-kadang dia tak apalah, tak saya ingat pun tak apa, jadi bunyi. Kita risau takut kalau kata kita buat macam itu, kalau orang tu dia tak ambil inisiatif untuk ubah nanti sampai ke matilah ikut kaedah kita tanggung dosa tu. Tanggung dosa tu, Allahu akbar, nauzubillah. Sebab kita cakap tak apa, boleh biar tak apa. Nanti pandai sendiri lah tu. Pandai sendiri kalau kata kita baca hari-hari ikut kaedah yang betul, okey, tak masalah. Kalau kata kita baca Quran ikut cara kita sampai ke mati tak ubah langsung, sebab dia ikut kaedah kita kata tak apalah, dia pandai sendirilah. Okey dah tu boleh baca, okey lah, boleh tak boleh terimalah. Tak boleh. Maksudnya walaupun kita tahu tajwid, tapi makhraj tu kena betul. Kena raikan juga sama-sama. Walaupun kata ada sengat tak sengat tu, kalau kata kita nak betul baiki, buatlah kan tu. Macam mana tuan-tuan sebut sebutan dalam bahasa Inggeris, sebutan dalam bahasa Melayu, kadang-kadang mulut pun bergerak juga kan. Panggil hoi, ada panggil hoi, hai, macam tu je. Hai, ada agak datang tak? Kita panggil anak kita, hai, tengok apa bunyi tu, hoi, kita buka mulut, hoi, muncung, hoi, muncung tu muncul tadi. Oh, dia panggil aku, jadi kat aku. Maksudnya intonasi tu menggambarkan di segi perbualan kita, dari segi ekspresi muka kita atau mulut kita, untuk kita tuturkan yang terbaik. Kita cuba usahakan, Allah pandang usaha tu, dan Allah akan bantu kita sebab dapat. Cuma kita jangan sampai, ada orang kadang sampai sengit-sengit kepala yang tu kan, tu melampau dah. Jadi santai, relax, tenang ya. Dia kena slowly, tenang. Jangan kelang kabut. Satu, baca Al-Quran jangan kelang kabut. Walaupun kita lancar, tapi cubalah baca dalam keadaan yang tenang. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Tentang lancar, tenanglah, relax, lembut, jangan kelang kabut. Kita dengar siapa baca pun, kalau Qori baca pun tenang kan, relax. Ada yang kita boleh baca ikut tertib, kaedah. Kalau kata kita bawa kelajuan kereta tu 80 ni kita buat maintain. Letak tu jangan ada laju lambat tak, kena tertib satu-satu dengar sungguh-sungguh sebutan tu. Okey. Ghairil madrin tu yang kedua pada huruf dot, dot keluar dekat mana? Dekat tepi lidah kita, tepi lidah. Sama ada belah kiri ke belah kanan ke, tepi lidah tu dia akan kena pada kita punya geraham. Du, bukan depan, bukan du, dia akan bunyi dal. Ghairil maghdu, cuba du. Tak dapat ustaz, nanti tarik du, dot. Dadidu bab, bukan bad,
Kadudi dubat. Kena dua harakat kat situ tau. Dua harakat. Dua harakat, ayunkan suara. Jangan ghairil maghdubi alaihim. Kadang-kadang pada kalimah sirah tu ramai yang silap. Bila mana dia baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi, panjanglah pula. Kadang-kadang dia tertukar tu. Pada yang ayat ke-5, ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim, siratal, tu betul pula. Jadi kena jangan terlampau panjang. Cukup sekadar dua harakat dekat situ. Okey. Dapat pada kalimah dot tu. Nanti kita akan bila mana ni ambil maklumat dahulu, kita cuba latih. Di segi cuba praktikkan, tengok cermin, rebutan itu betul tak betul dan sebagainya. Nanti bila mana saya buat iklan untuk bengkel Fatihah, tolong daftarkan diri. Tolong daftarkan diri. Saya akan bantu sama-sama insya-Allah untuk kita baiki bacaan Fatihah kita. Sebab kita risau sangat takut bila mana kita tak betul akan rosaklah solat kita kat situ. Okey. Maghdubi alaihim. Okey, alaihim, jumpa alaihim lagi. Alaihim yang kedua ini palang, tak boleh berhenti. Alaihim yang kedua tak boleh berhenti. Di situ waqaf qabih, waqaf yang tercela. Jangan berhenti pada alaihim yang kedua. Yang pertama okey lagi, yang kedua jangan. Tak boleh kat situ. Jangan pula kita baca siratal ladzina an'amta alaihim, berhentilah. Ghairil maghdubi alaihim, berhenti lagi. Waladhdha, sebab nak baca waladhdha ni kita berhenti kat situ. Jadi tak boleh berhenti pada alaihim yang kedua. Okey. Ayat yang kalimah seterusnya sebutan kita walau, jangan walau. Kadang ada yang macam tu walau, dia lama panjang. Sebab apa? Dapat alif tu ada, letak je walau. Waw tu dua harakat, la juga dua harakat. Walau terus. Jangan walau, tak boleh. Jangan waladdo kat depan ni. Waladdo kat depan. Waladdo, tepi. Maksudnya kalau kata kita orang Asia, biasanya sebelah tepi kiri, sebelah apa? Kalau kita orang Asia, dia akan sebelah kiri. Kalau kata Arab, dia belah kanan. Saya tak pandai lah bahasa Melayu. Orang Asia ni walau, kalau kata orang bunyi walau kanan tu, tengok cek balik keturunan. Mungkin dia orang Arab kot. Bila orang Arab ni dapatlah sebutan lajak Arabiah tu. Tapi bila dia belah kanan pun salah juga. Tak tahu nak kata apalah tuan-tuan. Jadi kita cuba kat situ. Okey. Baik. Ibadatnya bila kita dot ni ada sifat istitolah. Sifat yang memanjang, waladdo, jangan walau panjang. Walau lekatkan kejap. Walau lekatkan tolak. Walau jangan walau tu tak payah letak macam itulah. Maksudnya dah laku hukum yang lain dah kat situ. Okey. Sabdu pada dot tu. Okey. Dan di situ kita akan jumpa simbol mat. Simbol mat macam misai tu. Ada orang kata ini simbol misai, ada kata ini ular, ada kata ombak rindu, ada kata macam-macam terpulang. Tak masalah. Istilah tu boleh guna pakai, tak masalah. Janji tuan-puan kenal tentang simbol tersebut. Simbol mat tu, simbol panjang misai tu. Saya dah faham misai lah. Macam misai lah kan. Misal lain Ustaz, misai macam ni. Tak apalah, tak masalah. Simbol ular ke apa pun tak masalah lah. Jadi kita tahu simbol tu. Tu simbol mat. Simbol mat. Kalau mat asli digunakan simbol huruf mat. Alif kosong, waw kosong, ya kosong, tu simbol untuk mat asli dua harakat. Kalau kata mat yang panjang-panjang ni jadi simbol mat dia. Dia ada misai tu. Daripada misai tu daripada kalimah mat tu. Tu kita cerita nantilah akan datang dalam kaedah Dhabtul Quran ada. Dia asal daripada kalimah mat, kalimah mim dan juga dal yang dibuang
dibuang mata bulat mim tu, dan juga dibuang kepala dal. Dibuang mim, dibuang kepala dal. Jadi tanda simul macam tu lah, atau asalnya mat. Boleh ambil kalimah tu, tengok contoh, kita letakkan balik kepala mim dan kepala dal, jadilah huruf mat. Maksudnya jadilah mat, sebab dia ambil daripada mat. Itu dalam ilmu dhabtul Quran, ilmu berkaitan tentang tanda-tanda dalam Al-Quran. Okey, berapa harakat nak baca? Dekat sini mat lazim hukumnya kena wajib baca 6 harakat. Berapa harakat? 6. Jangan kurang. Tak ada pilihan. Macam tadi mat alif dia sukun kat belakang tu ada pilihan nak 4 ke 6, setting lah banyak-banyak. Tapi dekat pada mat lazim ni kita tak ada pilihan baca dengan 6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 6. Masuk yang ke-6 tu baru masuk yang pada lam. Dal masuk pada lam. Jangan kita tekan suara. Tekan macam mana? Ada yang baca dal. Kenapa nak tekan macam tu? Ada sabdu sat pada lam, tak perlu sangat pun. Letak aja dal. Bila kita pada langit dal, lalu ada dalin, tolak dalin, tak boleh dalin. Tu kita macam dush, tolak bawah balik. Tak boleh macam tu. Sekadar ni kita letak dalin. Cantik lembut dalin. Jangan dal. Dan jangan tekan lama sangat. Kalau tekan dia akan jadi dal, dia akan masuk sabdu, akan masuk macam-macam dan rosak bacaan kita. Dan berakhir dengan lin. Okey, lin. Tak tutup mulut. Tadi mustaqim, tutup rapat mulut. Qim, rapat sebab dia mim. Ni lin, pada langit atas lin. Cukup sekadar itu. Okey, dapat tak? Dapat ya? Alhamdulillah. Kita cuba perbaiki bacaan Fatihah kita ayat yang ke-5, 6 dan juga 7. Okey. Itu dari segi bacaan ni, kita akan baca sekali lagi sama-sama insya-Allah berikut saya. Dan saya nak kongsikan juga berkaitan tentang penyambungan. Semalam kita belajar tentang kaedah penyambungan baca surah Fatihah ni. Kita cakap surah Fatihah ni ada tiga cara bacaan dia. Satu, dibaca ikut kaedah Nabi, yang Nabi baca setiap hari, yang Jibril ajarkan kepada Nabi SAW, iaitu dibaca dengan 7 nafas. Artinya satu ayat satu nafas. Satu ayat satu nafas. Ada yang komen, Ustaz, ayat ke-7 ni panjang Ustaz, tak sampai nafas di mana Ustaz? Okey. Untuk dapatkan nafas yang panjang, kita kena tahu teknik pernafasan yang baik. Teknik pernafasan yang baik, kena serut nafas ni. Tarik nafas, perut kena kembung. Tarik nafas, kembungkan perut. Tarik, kembungkan perut. Kalau kata tarik kempis, dia akan sempit. Siratal sempit. Kita masuk panjang. Kita boleh try, tarik nafas, kembungkan perut, tarik sekali lagi, tarik, kembung perut sekali lagi, tarik, kembungkan perut tu tahan, cuba sebut Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dapat insya-Allah. Duduk tenanglah. Kalau kata kita berlepas makan tadi sahur, kalau agak makan banyak agak semput. Kalau kata yang tidak tarawih pun jadi imam, kena jangan semput lah. Maksudnya makan sekadarnya. Okey. Ngantuk pula tuan pagi ni. Okey. Tak bangun awal juga kita tadi. Okey, baik. Maksudnya dalil. Cuba terangkan. Kaedah yang pertama, afdal al-Fatihah dibaca dengan 7 nafas. Tu afdal. Kalau tak mampu tak apa, boleh berhenti pada alaihim yang pertama tu.
Dia tak ada tambah dengan ayat pun, tetap 7 juga, cuma nafas kita kat situ. Cuma afdalnya dengan 7 nafas. Okey. Yang kedua, boleh dibaca, mana kita kongsikan, boleh dibaca ikut kaedah ulama Kufah, iaitu dibaca dengan 4 nafas. Dengan 4 nafas. Artinya dibagikan dengan 4 bahagian, 4 tema. Apa dia? Yang pertama, nafas yang pertama pada Bismillahirrahmanirrahim. Itu nafas yang pertama. Sebab itu lafaz basmalah yang menggambarkan tentang kemuliaan Allah SWT. Itu maksud ulama Kufah kata dibaca dengan 4 nafas. Macam mana? Okey, saya ajarkan. Malam kita berdua nafas kan. Satu pada Bismillahirrahmanirrahim. Itu nafas yang pertama. Nafas yang kedua, kita gabungkan ayat yang kedua, ketiga dan juga yang keempat. Kita cuba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Sampai situ. Nafas yang kedua, Middin. Nafas kedua. Nafas yang ketiga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada ayat kelima tu, satu nafas. Tu nafas yang ketiga pada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Situ satu ayat. Maksudnya situ nafas yang khusus. Kenapa pula? Dia tentang tema yang seterusnya. Artinya di situ kita ikrar, kita berjanji kepada Allah Taala, pengakuan kita. Jadi pengakuan tentang hanya Engkau lah yang tempat kami sembah. Kita dah puji tadi dah. Dan tempat Kau ya Allah, hanya Engkau lah ya Allah untuk kami minta pertolongan berkaitan tentang di dunia kita. Tu yang doa seterusnya 6-7 tu. Sebab yang kelima ni jangan ngada-ngada. Jangan ngada-ngada nak sambung. Saya cukup pantang tu. Walaupun siapa dia ustaz ke, siapa-siapa ke, kalau kata dia baca Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Walaupun dia sedap baca, saya cukup pantang tu. Maksudnya ini orang ni orang kata dari segi ilmu alhamdulillah bagus, tapi bab Quran pun tak clear lagi. Jangan kadang-kadang jangan ikut orang. Kalau ada orang buat kita tahu salah tu, kita buatlah, kita dah belajar. Jadi pada ayat kelima tu ikrar kita, pengakuan kita. Jangan kadang-kadang nak sambung. Jangan sambung. Itu pengakuan ikrar kita sungguh-sungguh. Sebab solat ni kita nak Allah terima kita, solat kita. Jadi ikrarlah sungguh-sungguh, jangan main-main kan. Benda tak boleh sambung, jangan sambung. Jadi kalau kata nak sambung juga, Allahu Akbar. Nak sambung juga, kadang-kadang nak sambung daripada mula sampai habis. Kalau nak sambung sangatlah, itu dia cara dia. Kalau tak nak, jangan buat, ikut keadaan terbaik. Okey. Nafas yang keempat, kalau tu ahli Kufah, gabungkan yang keenam dan juga yang ketujuh. Artinya daripada ihdina tu sampai ke waladhdallin. Lagi garu kepala. Allah Ustaz, panjang ni nak baca Ustaz, macam mana ni Ustaz? Kita cuba latih. Tarik nafas, cubalah tarik nafas. Buka perut. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cuba. Cuba tarik nafas, tenang, duduk tenang, relax. Kadang dapat, sebenarnya dapat. Kalau agak-agak tak boleh nak sambung, buatlah macam biasa baca tu. Ini biasa. Itu bacaan yang kedua. Yang ketiga, kalau ikut bacaan ulama Basrah, dibaca dengan 3 nafas. Tadi yang pertama 7 ikut kaedah Nabi SAW. 4 nafas ikut ulama Kufah. Bismillah 1 ayat pertama. Lepas tu ayat yang kedua, 3 dan 4 gabung sekali. Ayat yang kelima 1 nafas. Ayat ke-6 dan juga yang ke-7. Ulama Basrah pula kaedah yang ketiga, baca dengan 3 nafas. Artinya mana? Gabungkan daripada Bismillah tu sampai ke Maliki Yawmiddin. Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin.
Tu berhenti kat situ. Yang kelima tetap juga satu nafas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, cukup. Betul, boleh gabung sama juga 6 7. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tu. Kalau tak apa janganlah nak buat. Ni kadang-kadang kita nak sambung tapi tahu nafas tak sampai, kita buat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali je. Dalam kaedah tak ada macam tu pun. Maksudnya tu kaedah dia sendirilah. Kalau kita nak sebahkan yang terbaik, ikut cara sambung. Kalau agak-agak tak boleh, baca macam biasalah. Nak tarawih ustaz, lambat. Sekarang kat rumah kan. Jadi tenang-tenanglah baca. Nak kena kabut kenapa? Buat 8 rakaat je pun. Kadang-kadang ada ustaz buat 20 rakaat panjang. Baca Quran pula panjang, dia akan gabung lah. Tapi nak gabung pun kena betul lah. Jangan suka hati. Jangan gabung Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suka hati je. Kalau kata teringin sangat nak sambung, saya bagi dia kongsi juga. Ada satu lagi kaedah dalam kitab Tibbun Nabawi dan kitab Tib Perubatan Islam. Boleh dibaca dengan satu nafas. Dengan satu nafas. Kalau beri sangat nak sambung, satu nafas. Jadi daripada bismillah sampai ulul satu nafas saja. Tu boleh. Mujarab untuk doa, untuk ubat tu. Jadi dalam keadaan bacaan kita hari-hari, buatlah dengan tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tu kaedah dia. Jadi boleh lepas ni kalau kata kita nak bertarawih dan kita jadi imam, teringin nak sambungkan, ikutlah kaedahnya. Sama ada nak 4 nafas ataupun dengan 3 nafas. Jangan sambung sesuka hati. Sebab apa? Ibadat kita ni baca Quran, kita baca Fatihah, tapi kita tak lihat pun apakah makna, pengertian dan sebagainya. Dan di situ ada persaksian dia, ada kaedah, ada bahagian-bahagian dia, ada ikrar yang kita kena tentukan. Dan bahkan dalam sebuah hadis kursi dinyatakan, setiap kita tuturkan dalam Al-Fatihah ini, Allah akan jawab. Allah akan jawab. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, ada jawapan dia. Apabila ada jawapan dia, tu dalam hadis kursi ada terang benda tu. Kita tak kongsikan di sini. Itu kita kongsikan, kalau dalam bengkel saya kongsikan apakah jawapan tersebut untuk kita lebih semangat dan sebagainya. Jadi saya yakin dan percaya tuan-puan, para muslimin dan muslimat, pakcik-pakcik, abang kakak dan nenek sekalian dapat ilmu ni berkaitan tentang surah Al-Fatihah. Kita upgrade sikit. Naik level sikit pun jadilah. Sikit je. Semalam dah volume 1, malam ni volume kedua, naik sikit je. Jadi tak apa, tak masalah. Dapatkan hari-hari. Nanti bila mana kita berjumpa ataupun boleh call saya nak tasmih ataupun nak talaki Fatihah, boleh baca, tak masalah. Cuma dekat telefon ni kadang-kadang ada gangguan-gangguan lain, tak nampak sebutannya. Tu sebab cantiknya kena pergi berdepan berguru. Itu sebab hujah yang kuat kenapa Allah utuskan malaikat Jibril datang menjumpa Nabi SAW untuk ajarkan Quran. Sebab dia perlu berdepan, perlu diajarkan. Sedangkan kitab Taurat, Zabur, Injil, Allah turun direct je pada Nabi-Nabi. Allah turun direct je. Tak perlu pun ada Jibril datang ajar. Tapi Al-Quran sebab untuk menunjukkan tentang ketepatan sebutan kita,
tentang dari segi makhraj macam mana, sifat macam mana, Allah lantik Jibril sebagai guru Al-Quran kepada baginda Nabi SAW. Dan Nabi guru kepada sahabat-sahabat tentang baca Quran. Itu sebab tuan-tuan juga kena cari guru untuk perbetulkan bacaan Al-Quran tuan-puan. Kita dapat daripada online dengan setiap hari, okey, Alhamdulillah. Untuk depan-depan ni cari guru. Kalau kata teringin juga dengan siapa yang ajar kita tu, pergilah. Rumah je dekat Kedah ke, dekat Pening ke, mana-mana, ikut pergi sana. Sebab kena berguru. Untuk panduan, untuk sebagai rujukan, tak salah. Itu juga dengan video saya ini, boleh jadikan sebagai rujukan dan juga panduan. Untuk perbaiki dengan tepat lagi, cari tok guru. Kita depan-depan, taraki depan-depan, taraki musyafah. Cantik, lutut belaga lutut. Tapi kalau perempuan tak belaga lutut lah. Maksudnya nampak mulut tu bergerak, malah mulut tu bergerak macam mana. Okay, jadi dapat dalam Fatihah ini kita dapat bacaan dengan baik, insya-Allah. Mudah-mudahan. Jom last sekali saya baca, sama-sama boleh ikut sama-sama. Kita start baca Al-Fatihah ini dengan keadaan yang sebaiknya. Mudah-mudahan Allah terimalah itu bacaan yang terbaik, insya-Allah. Jom buka Quran, tengok sama-sama. Kita akan tutupkan dengan bacaan yang last ni. Okey, baik. Walaupun dalam solat kena baca isti'azah ya, tapi saya perlahan lah. Ni kita baca kuat-kuat lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey, ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekali lagi. Ada silap tu. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, cantik. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada lagi yang bunyi iya tu. Bukan iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Ihdinas siratal mustaqim. Okey. Kita try yang tujuh ni, nafas kita try. Tarik nafas dalam. Temukan perut, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Tak dapat nafas. Kita sekali lagi. Tarik. Kita bila baca imam pun, bila kita baca Fatihah solat pun, kita tarik nafas, tarik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, saya ulang balik. Ini kita berarti pada 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tu 2 harakat, min tu 6 harakat. Amin, jangan amin, jangan amin. Apa salah juga. Ini 2 harakat. Amin, 2 harakat. Jadi alhamdulillah tuan-puan, kita dah cuba perbaiki bacaan kita dalam Al-Fatihah ni. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita
Allah sudi untuk membantu kita untuk kita baca Al-Quran yang lebih baik, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi itulah perkongsian saya pada hari ini. Selesai dalam 2 hari kita baiki Fatihah. Itu paling kuranglah basicnya. Bila ada masa kita akan jumpa lagi, insya-Allah. Dan untuk esok pagi dalam klinik Al-Quran, kita akan masuk dalam surah pilihan yang kedua, iaitu surah yang sering kita baca pada malam Jumaat, iaitu surah Yasin. Al-Kahfi pun betul masih semacam juga, nanti kita akan buat lepas ni. Jadi saya nak bagi perkongsian dalam Quran ini untuk esok surah pilihan yang kedua, surah Yasin. Surah Yasin, sebab ramai yang baca Yasin kan. Jadi kita belajar sebentar dalam surah Yasin tu, cuba baiki, insya-Allah, mudah-mudahan. Pastikan jumpa lagi pada program klinik Al-Quran pada esok pagi. Kita akan masuk surah Yasin, insya-Allah. Yang mana-mana yang masih follow saya, pukul 2 petang nanti kita akan baca dalam juzuk yang kedua, insya-Allah. Boleh ikut sama-sama, boleh buka Quran. Dan petang nanti 6.30 petang dalam episod yang ke-9 dalam harfiah Quran, penyambungan daripada semalam, iaitu kalimah Ar-Rahim. Jadi mana yang follow saya, yang like page ni, saya sebarkan agar ramai dapat manfaat lagi sama-sama. Ingat, nak belajar ilmu Quran, nak tambah ilmu Quran, masuklah ke Yunis Quran Channel, gerbang pengetahuan ilmu Al-Quran anda. Saya bantu sebaik mungkin atas izin Allah SWT untuk berkongsi ilmu ini agar semua orang dapat maklumat ini, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi kita kita tangguhkan kuliah kita pada pagi ini, bagian kita pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih kepada semua yang bersama dengan saya pada pagi ini. Kita jumpa lagi balik di rumah, teruskan bersama dengan Quran. Lepas ni mungkin ada program lagi dengan Quran di Facebook sebagainya. Join lah, tak masalah, dengar sama-sama. Belajar daripada ramai guru pun tak apa, untuk kita perbetulkan bacaan dengan lebih baik, insya-Allah. Jadi jumpa lagi. Sekian daripada saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.